Assalamualaikum, apa khabar murid-murid semua? Berjumpa lagi kita dalam mata pelajaran TMK tahun 6. Kali ini kita akan sambung pembelajaran unit 2.7 menggabungkan carta alir. Murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 40. Di akhir pembelajaran nanti, murid-murid akan dapat menggabungkan carta alir yang dibina. Baiklah murid-murid, kita rujuk semula pembelajaran sebelum ini iaitu memisahkan sudukut kompleks ke sudukut ringkas. Murid-murid boleh merujuk semula video dengan menekan link di atas. Selepas kita membuat sudukut ringkas untuk aktiviti mencari huruf vokal, kali ini kita akan pindahkan sudukut tersebut ke dalam bentuk carta alir. Kita akan mulakan dengan sudukut rose, kemudian sudukut huruf R, kemudian sudukut huruf O, dan seterusnya sudukut huruf S. Setelah semuanya selesai, kita akan gabungkan keempat-empat carta alir ini menjadi satu. Sudukut rose, kita akan pindahkan sudukut rose ke dalam bentuk carta alir. Kita akan letakkan perkataan mula di dalam terminal. Kemudian kita letakkan garis alir. Kemudian kita akan letakkan arahan tetapkan rose pada koordinat tertentu dalam simbol proses. Kemudian kita akan letakkan garis alir. Seterusnya kita akan letakkan ketik kekunci huruf di dalam simbol input atau output. Kemudian kita letakkan garis alir untuk arahan jika kekunci O diketik, maka ini menunjukkan bahawa ada pilihan tunggal. Maka ayat ini kita letakkan di dalam simbol pilihan. Di dalamnya kita akan letakkan kekunci O diketik, ada tanda soal. Maksudnya di sini kita akan ada dua, sama ada ya atau tidak. Jika kekunci O diketik, ya, kita akan letakkan garis alirnya macam ini. Kemudian apa yang terjadi jika sekiranya kekunci O diketik, maka dia akan jadi tambah saiz rows. Tambah saiz rows ini kita letakkan di dalam simbol proses. Kemudian kita letakkan garis alir, papan rows saiz baru kita letakkan di dalam simbol input atau output. Kemudian kita letakkan garis alir untuk tidak, pilihan untuk tidak. Maksudnya kekunci O tidak diketik. Kalau tidak, dia akan terus pergi kepada terminal tamat. Kemudian kita letakkan satu lagi garis alir daripada pilihan ya kepada tamat. Kan kita dah siap tukar daripada sudukut kepada carta alir untuk rows. Kemudian kita akan lihat pada sudukut huruf R. Terpaparkan sudukut huruf R. Sekarang ni kita nak tukar kepada carta alir. Sama juga macam tadi. Mula kita letakkan dalam simbol terminal. Untuk seterusnya kita letakkan garis alir. Kemudian tetapkan huruf R pada koordinat tertentu. Maka kita letakkan dia dalam simbol proses. Kemudian kita letakkan garis alir. Kemudian kita letakkan gerakkan huruf R secara rawak. Ini juga dalam simbol proses. Seterusnya garis alir, titik kekunci huruf kita akan letakkan dalam simbol input atau output. Di sini kita ada pilihan tunggal. Apabila ada pilihan tunggal, kita hendaklah meletakkan jika kekunci O diketik dalam simbol pilihan. Sebelum itu kita letakkan dahulu garis alir, kemudian kita masukkan jika kekunci O diketik di dalam simbol pilihan. Kekunci O diketik, ada tanda soal. Jika ya, maka apa yang akan terjadi ialah gerakkan huruf R ke koordinat tertentu. Kita letakkan arahan ini di dalam simbol proses. Jika tidak, kita letakkan satu lagi garis alir. Jika kekunci O tidak diketik, maka proses akan tamat. Ini adalah carta alir bagi sudukut huruf R. Seterusnya kita akan melihat sudukut huruf O. Kita akan pindahkan sudukut huruf O ke dalam bentuk carta alir. Perkataan mula kita akan letakkan dalam simbol
terminal. Kemudian kita letakkan garis alir, ketik kekunci huruf, kita letakkan dalam simbol input atau output. Kemudian kita letakkan garis alir, kita ada satu pilihan tunggal. Kita ada pilihan tunggal. Jika kekunci O diketik, maka ayat ini kita akan letakkan dalam simbol pilihan. Jika kekunci O diketik, jika ya, kita letakkan garis alir ya. Kemudian kita letakkan papar huruf O pada koordinat tertentu di dalam simbol input atau output. Kemudian kita letakkan arahan gerakan huruf O ke koordinat tertentu. Sebelum itu kita letakkan dulu garis alir. Kemudian kita letakkan gerakan huruf O ke koordinat tertentu di dalam simbol proses. Jika tidak, kekunci O tidak diketik, maka dia akan tamatkan tata alir tersebut. Kemudian letakkan garis alir yang seterusnya. Seterusnya kita akan melihat sudukut huruf S. Sudukut huruf S kita akan pindahkan ke carta alir. Perkataan mula kita akan letakkan di dalam simbol terminal. Selepas itu kita akan letakkan garis alir. Kemudian kita tetapkan huruf S pada koordinat tertentu dalam simbol proses. Kemudian kita letakkan garis alir. Kita letakkan gerakan huruf S secara rawat di dalam simbol proses. Kemudian kita letakkan garis alir. Kemudian kita letakkan ketik kekunci huruf di dalam simbol input atau output. Kita masukkan garis alir. Jika dilihat di sini ada pilihan tunggal, maka perkataan jika kekunci O diketik, kita hendaklah letakkan di dalam simbol pilihan. Jika ya, kita akan letakkan arahan gerakan huruf S ke koordinat tertentu dalam simbol proses. Kemudian diletakkan garis alir. Jika kekunci O tidak diketik, maka prosesnya akan tamat. Seterusnya kita akan menggabungkan carta alir yang telah kita siapkan tadi, iaitu carta alir ros, carta alir huruf R, carta alir huruf O dan juga carta alir huruf S. Keempat-empat carta alir ini kita akan gabungkan menjadi satu. Kita akan ambil simbol terminal dahulu daripada keempat-empat carta alir ini, iaitu simbol terminal untuk mula. Kemudian kita letakkan garis alir. Kemudian kita tetapkan ros pada koordinat tertentu. Kita ambil yang kedua, masukkan garis alir. Kemudian kita tetapkan huruf R pada koordinat tertentu. Dia letakkan garis alir. Kemudian kita gerakkan huruf R secara rawat. Masukkan garis alir. Kemudian kita tetapkan huruf S dalam koordinat tertentu. Masukkan garis alir. Kemudian kita masukkan gerakan huruf S secara rawat. Semua ini adalah simbol proses. Kemudian kita lihat simbol yang lain. Sebelum itu kita masukkan garis alir. Di dalam keempat-empat carta ini adanya simbol input atau output, iaitu ketikkan kekunci huruf, ketik kekunci huruf, ketik kekunci huruf dan ketik kekunci huruf. Sama sahaja. Kita masukkan dalam carta alir induk, ketik kekunci huruf, dan kita masukkan garis alir. Selepas daripada ketik kekunci huruf, kita lihat semua carta ini mengandungi pilihan. Semua carta mengandungi pilihan. Kita akan pindahkan simbol pilihan, iaitu kekunci O diketik, termasukkan dalam carta. Seterusnya kita akan lihat ya. Ya. Kita masukkan garis alir untuk ya. Kemudian kita masukkan papar huruf O pada koordinat tertentu. Kemudian masukkan garis alir. Kemudian kita masukkan gerakan huruf O ke koordinat tertentu. Kemudian kita masukkan garis alir. Kemudian kita masukkan gerakan huruf R ke koordinat tertentu. Dan kita masukkan garis alir. Terusnya kita masukkan gerakan huruf S ke koordinat tertentu. Masukkan garis alir. Kemudian kita masukkan tambah saiz ros garis alir. Kemudian papar ros bersaiz baharu. Jika kekunci O tidak diketik,
maka tamat. Baiklah murid-murid, setakat ini dahulu pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu berharap murid-murid dapat mengetahui cara bagaimana menggabungkan carta alif. Sekian, Assalamualaikum.